أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah, dan bilangan yang genap serta yang ganjil, dan malam apabila berlalu. Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya, yang belum pernah diciptakan sepertinya, tentang besar dan kukuhnya dalam segala negeri pada zamannya. Dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadi Al-Qura, tempat tinggalnya. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang handal kukuh. Semuanya itu ialah orang yang telah bermahraja lela di negeri masing-masing. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan-kerosakan di situ. Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai-bagai paluan azab. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, khasnya balasan akhirat. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah permulaan daripada suratul Fajar. Suratul Fajar termasuk surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan menghadapi ujian kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin. Allah menurunkan ayat-ayat untuk memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta menguatkan iman mereka supaya bertambah yakin kepada Allah, kepada Islam yang dipercayai, supaya lebih semangat berjuang untuk menegakkan Islam. Surah ini memberi penekanan kepada 3 perkara yang penting. Yang pertama, kisah umat-umat zaman dahulu yang menentang Rasul di zaman masing-masing, kaum Ad, kaum Samud dan kaum Fir'aun. Semua mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara masing-masing, dengan sebab dosa yang dilakukan oleh masing-masing. Yang kedua, surah ini menerangkan peraturan Allah, menguji hamba-hambanya dengan kebaikan dan kejahatan, kekayaan dan kefakiran. Manusia diuji dengan keadaan-keadaan ini. Dan memang tabiat manusia terlalu suka kepada harta dan kesenangan.
Allah menguji mereka sama ada bersyukur ataupun bersabar. Semuanya mendapat pahala. Kepada mereka yang boleh syukur kalau sihat, kalau senang, dan sabar kalau susah. Seterusnya surah ini menceritakan berkenaan dengan hari akhirat dan segala huru-haranya. Terbahagianya manusia kepada yang bahagia dan celaka. Mereka yang beriman, mengerjakan amal yang saleh, menjadi pengikut yang setia kepada rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Berbahagialah pada hari kiamat kelak. Mereka yang kufur, tak percaya, menentang rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, celakalah mereka pada hari kiamat kelak. Itulah perkara yang diberi penekanan di dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, iaitulah waktu tibanya subuh, datangnya cahaya fajar, meninggalkan waktu gelap. Kegelapan malam hilang, tak ada lagi. Waktu yang sangat khusyuk kepada Allah, kepada siapa yang menunaikan ibadat di masa itu. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa-apa sahaja kalangan makhluknya. Adapun kita tak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah. Kalau bersumpah tak sebut nama Allah, sumpahnya tidak sah. Pergi ke mahkamah, duduk dalam kandang, akak dah tangan berapa kali pun. Saya bersumpah, saya mengaku wallahi wa billahi wa tallahi, tak ada. Maka sumpah itu mengikut hukum syaraknya tidak sah. Kita haram bersumpah dengan makhluk, tak boleh bersumpah malaikat dengan sebut nama Allah. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk dia. Makhluk-makhluk yang memberi makna yang besar, menjadi dalil kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang ada kelebihan, supaya kita beri perhatian kepada makhluk-makhluk itu. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, menunjukkan pentingnya waktu fajar, waktu kita nak sembahyang subuh, waktu yang melahirkan khusyuk hati kepada Allah Ta'ala ketika menyembah Allah, waktu yang bermulanya keberkatan daripada doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, beri berkatlah pada umatku pada waktu paginya. Kalau nak berniaga, kena start awal pagi, bekerja awal pagi. Walaupun orang tak ada lagi, tak apa, kita start untuk mendapat berkat doa Nabi SAW. Waktu fajar, sembahyang subuh dulu. Lepas tu tibanya waktu berkat daripada Allah Ta'ala. Walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10, iaitulah malam 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Ketika para jamaah haji berhimpun di Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, mereka berhimpun di Kaabah dalam keadaan memakai pakaian ihram, sama ada mengerjakan umrah ataupun haji di waktu bulan haji. Kemuncak bulan haji, 10 malam adalah malam yang sangat diberkati oleh Allah daripada sepanjang tahun. Disebut dalam hadis, sabda Nabi SAW, "Ma min ayamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayam, ya'ni 10 Dzulhijjah." Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja' min dhalika bi syai'. Maksudnya, tidak ada hari-hari amal yang soleh
yang paling dikasihi oleh Allah daripada hari-hari ini, iaitulah 10 awal bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, tidak begitu juga jihad fi sabilillah? Nabi kata begitu jihad fi sabilillah. Melebihi jihad fi sabilillah. Malaikat orang yang berjihad keluar dengan sendirinya, dengan hartanya sendiri, kemudian dia tak balik-balik lagi. Ini tak boleh dicapai oleh orang lain. Yang berjihad, yang keluar dengan harta dia sendiri, tak balik dah harta dia. Ataupun diri dia tak balik juga, mati. Yang ini tak boleh nak lawan. Kelebihannya. Hadis ini menunjukkan kelebihan 10 malam daripada awal Zulhijjah. 1 hari bulan sehingga malam raya. Malam yang sangat lebih. Kebiasaannya kita duduk malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita tak tahu ini malam yang lebih juga. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah, walayalin ashrin, dan malam-malam 10, wasyafa'i wal watr, dan demi yang berpasangan dan demi yang tunggal. Allah Ta'ala bersumpah demi yang berpasangan dan demi yang tunggal. Demi yang hidup seorang, tak ada suami, tak ada isteri, sama ada manusia, binatang ataupun pokok. Demi yang berpasangan dan demi yang tunggal. Dia mengikut satu tafsir, mengikut tafsir yang lain. Yang berpasangan ialah makhluk-makhluk yang banyak, yang tunggal ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu tunggal dan suka orang melakukan ibadat witir yang ditunggalkan. Disebut dalam hadis. Wal laili idza yasr, dan demi waktu malam apabila berlalu. Demi waktu malam apabila telah berlalu malam itu. Waktu malam manusia berehat. Untuk berehat di waktu malam, duduk di rumah dengan keluarga untuk membina kekuatan pula untuk bekerja pada besok harinya. Demi malam apabila berlalu. Hal fi dzali qasamul ladzi hijr, adakah pada perkara yang tersebut itu merupakan sumpah-sumpah yang sangat penting bagi orang yang ada hati dan akal. Orang yang ada akal, yang ada hati, kena fikir perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam sumpah itu. Menunjukkan perkara yang sangat penting, yang sangat besar, menjadi dalil kepada tauhid esanya Allah Ta'ala, menjadi dalil uluhiyah. Uluhiyah, la ilaha illallah, itu uluhiyah. Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta, menjadi dan mengurus seluruh alam ini. Uluhiyah dan rububiyah disebut dalam Quran. Ada orang kata dia ngaji tak temu mudah ngaji Quran, ngaji kitab-kitab saja, Quran tak ngaji, tak faham tafsir Quran. Menjadi dalil uluhiyah, Tuhan yang layak disembah, dan rububiyah, Tuhan yang mencipta dan mengurus alam ini. Itu tanda kebesaran Allah. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah kamu tidak lihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Tuhan lakukan terhadap kaum 'Ad, iaitulah kaum Nabi Hud alaihi salam. Iram dzatil imad, yang mendirikan bandar Iram, bandar yang ada di dalamnya bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi, tiangnya besar, bangunannya tinggi. Rupanya zaman dulu dah ada bangunan yang tinggi ini, bukan zaman sekarang. Quran beritahu umat zaman dulu sudah ada bangunan yang tinggi, iaitulah kaum 'Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan seumpamanya di dalam negeri. Kaum yang tubuhnya besar,
Kaum 'Ad ni kaum yang tubuhnya besar, yang gagah perkasa, yang kuat, yang boleh mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum yang tidak ada sepertinya segagah itu dan sekuat itu, yang sebesar itu. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu tak tahu wahai Muhammad, beritahu pada kaummu, pada manusia semuanya tentang kaum 'Ad. Kaum yang tubuhnya besar, mendirikan bangunan di Bandar Iram, bangunan-bangunan yang tinggi. Wa Samud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Samud yang boleh memotong batu-batu yang pejal, bukit-bukit yang pejal dan kuat, dan memindah batu itu ke mana sahaja untuk mendirikan negeri dan kota-kota. Dikatakan mereka pernah membina 1,700 bandar di negeri mereka. 1,700 bandar mengikut para ulama, daripada Hijaz sehingga Tabuk sampai ke Jordan, dalam satu kawasan yang luas. Dengan mereka memahat bukit-bukit, bukit dipahatnya jadi bilik-bilik dalam bukit itu. Diangkatnya batu-batu yang besar, dibawa ke lembah untuk dijadikan bangunan, bukan pakai seming. Bukit Stokor dibuat bangunan. Ini kehebatan kaum Samud. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang ramai. Autad asalnya pasok-pasok khemah, menunjukkan ramainya bala tentera. Mengikut setengah ulama, paku-paku yang digunakan untuk memaku tangan dan lengan mereka yang diseksa. Termasuklah juga Autad ni, mereka mendirikan kubu-kubu macam bukit menjadi pasok bumi yang dikenal dengan piramid ataupun ahram. Untuk seekor Fir'aun, satu ahram, satu piramid. Tentera yang ramai, jumlahnya yang sangat besar. Itu kehebatan kerajaan Fir'aun, kehebatan kerajaan 'Ad, kehebatan kerajaan Samud. Fa'aktsaru fiha al-fasad, tiba-tiba mereka banyak melakukan kejahatan. Kejahatan itu yang paling besar syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di antara kejahatan itu berlaku zalim, membunuh orang, melakukan berbagai-bagai maksiat dan dosa. Allah Ta'ala utuskan kepada kaum-kaum ini rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Kaum 'Ad diutuskan Nabi Hud alaihi salam. Kaum Samud diutuskan Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Fir'aun diutuskan Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, lalu Allah curahkan mereka dengan pukulan azab yang membinasakan mereka semua. Setelah mereka mendurhakai Allah, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala curahkan mereka azab. Azab cepatnya datang macam curah air bu, serta-merta membinasakan kaum 'Ad. Segala bangunan tubuhnya yang besar ditiup oleh angin, terbang ke udara. Tubuh besar tak ada apa, diangkatnya. Bangunan-bangunan yang besar runtuh bergelempangan. Masih ada kesan dan tanda-tandanya di Ahqaf, di antara Uman dengan Hadramaut, negeri Yaman. Itu negeri kaum 'Ad. Masih ada sakit-bakinya, sama ada yang duduk atas tanah atau yang digali dalam bumi. Dapat dilihat kesan-kesannya sehingga hari ini. Ini bukan cerita dongeng, cerita yang sungguh-sungguh berlaku. Bila mereka lawan Rasul mereka Nabi Hud, setelah Tuhan beri tempoh degil juga, mereka ingat Nabi Hud tak boleh buat apa, tak ada lah, takkan boleh lawan kaum yang kaya, kaum yang kuat. Sampai masanya mereka dicurahkan azab macam curah air,
dihapuskan semuanya kaum Ad. Tinggal kesan-kesan sejarah untuk dilihat oleh manusia di akhir zaman. Kaum Samud yang dapat mendirikan bangunan melalui bukit-bukit yang dipahat. Pada adanya ribut tak jadi apa, banjir tak jadi apa. Allah Ta'ala binasakan mereka setelah mereka menentang Nabi Saleh alaihi salam yang dilantik oleh Allah dengan satu tempik yang kuat. Tempik yang kuat menjadi mayat yang bergelimpangan di rumah masing-masing. Bangunannya masih ada, rumahnya masih ada, orangnya tidak ada. Orang tak ni duduk. Sekarang ni barulah orang pergi tengok tempat sejarah sakit-baki kaum Samud yang masih ada di Madain Saleh. Dikenali dengan Madain Saleh, bandar-bandar Nabi Saleh. Ketika Nabi SAW pergi ke Tabuk, Nabi lalu di kawasan ini, ada kalangan sahabat yang ambil air telaga kaum Samud, buat uli gandum untuk buat roti untuk makan. Bila Nabi tahu, Nabi kata, cuah air semua, jangan minum. Gandum tu pergi makan unta, jangan kamu makan. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah. Boleh kau zaman ni buat air tawar. Baru dia buat air tawar, Nabi suruh buang. Ini kaum yang dilaknat oleh Allah, jangan. Sahabat-sahabat pun buang, pergi makan unta dan airnya dicurah. Kalau lalu di sini, lalu dengan cepat, kata Nabi. Takut pada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah. Orang lain ni dak pergi kaji, tengok kehebatan, tamadun, kemajuan umat zaman dulu. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Mereka tak fikir tentang kaum-kaum itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bumi, wa fir'aun nadil autad. Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak kemah yang banyak, bala tentera yang ramai jumlahnya. Bermula dengan Fir'aun dengan ganas mendapat maklumat akan zahir seorang rasul di kalangan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaannya. Fir'aun mengeluarkan undang-undang menyembelih setiap anak lelaki yang dilahirkan, dibenarkan anak perempuan saja. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Lelaki, kalau anak lelaki disembelih, anak perempuan dibenar untuk jadi abdi pada kaum Bani Israel. Untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam, tiba-tiba Allah jadikan Musa dibesarkan di bawah mahligai Fir'aun sendiri. Nak lawan Allah Ta'ala. Musa yang kamu cari besar di bawah istana sendiri. Kekuasaan Allah menemusi kerajaan Fir'aun. Itulah Musa yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah dengan segala badan tenteranya sekali, yang jumlahnya 1 juta. Dikatakan 1 juta badan tentera. Setelah bertahun-tahun dia ajak beriman, degil juga, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa berhijrah, membawa Bani Israel meninggalkan negeri Mesir. Mereka keluar waktu malam, diriwayatkan gelap waktu malam, tak jumpa jalan. Lalu seorang tua memberitahu, wahai Rasulullah, Nabi Yusuf telah mewasiatkan supaya membawa jenazahnya sama. Kalau tidak, tak jumpa jalan. Bawa jenazah Nabi Yusuf, bawa sama, barulah boleh berjalan. Gelap. Kat mana kubur tak tahu. Lalu dia beritahu seorang perempuan tua. Orang perempuan tua ni yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf. Lalu dipanggil perempuan tua itu. Nabi Musa tanya, kat mana kubur Nabi Yusuf? Perempuan tua kata, saya tak mau beritahu kecuali Rasulullah doa saya masuk surga. Syarat doa, Allah masukkan saya dalam surga. Kalau tidak, saya tak beritahu. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya ajuz, perempuan yang tua, masuk surga.
Allah memperkenankan doa, baru ditunjuk di kubur Nabi Yusuf. Ambil mayat, di mana jenazah Nabi tak hancur. Jasad Nabi tak dimakan oleh bumi. Semua Nabi begitu. Dia ambil jasadnya, diusung, barulah berjumpa jalan. Setelah berjumpa jalan, bertemu dengan laut. Bertemu dengan laut. Sudah. Lalu Bani Israel berkata, inna lamudrakun. Kali ini kita akan dapat ditangkap oleh Firaun. Habislah kita Musa. Pandai sangat ajak lari. Ni tak boleh lari, laut ada di hadapan. Habis mereka melihat debu yang menjulang di langit, menandakan ramainya tentera berkuda Firaun yang memburu mereka. Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kalla, tidak sekali-kali. Mereka tidak boleh membinasakan kita, kata Nabi Musa. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama dengan aku, Tuhan aku. Tuhan akan tunjukkan kepada aku bagaimana kita nak menyelamatkan diri. Ini kisah Nabi Musa yang diketahui oleh Bani Israel, yang disebut dalam Quran. Sepatutnya orang Yahudi masuk Islam, kan disebut dalam Quran kisah ini. Lalu Allah mewahyukan Musa memukul tongkat ke laut. Dengan tongkat berlaku mukjizat. Laut terbelah menjadi lorong-lorong kepada Bani Israel. Mereka terus menyeberangi lorong-lorong itu di celah-celah air laut yang terangkat macam gunung di kiri kanan mereka secara mukjizat. Mereka sampai seberang sana, Fir'aun memburu di belakang. Sampai tengah laut, laut bertangkuk semula. Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kaum ini, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, Tuhan sebut dalam ayat yang lain. Fakullan akhadna bidhanbihi. Faminhum man arsna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu sayha. Wa minhum man khasabna bihil ard. Wa minhum man aghraqna. Semua mereka kami ambilkan mereka dengan dosa yang sebab dilakukan. Ada kalangan mereka yang kami utuskan ribut yang membinasakan mereka, ribut pasir yang membinasakan mereka. Pasir batu dibawa oleh ribut. Ada kalangan mereka yang kami ambil dengan tempikan yang kuat, bunyi tempik yang kuat, macam letupan, menyebabkan pecah jantung mereka. Anak telinga pecah, bukan anak telinga sampai ke jantung berpecah, mati serta merta. Ada kalangan mereka yang kami timbulkan dengan bumi dengan sebab dosa yang mereka buat. Ada kalangan mereka yang kami tenggelamkan, iaitulah Fir'aun dan bala tenteranya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu disebut pasabba alaihim rabbuka sauta azab. Dicerahkan kepada mereka dengan saut. Saut makna camti, pemiat. Tuhan binasakan kaum macam pemiatnya, mudah saja. Bila-bila masa saja. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan berada di tempat yang dia maha mengetahui segala-galanya, dan dia boleh menurunkan azab bila-bila masa saja. Mirsad, azab makna mirsad ni menara kawalan. Macam penjara jail ada menara, pengawal duduk atas menara tu. Dibandingkan begitu, Allah Ta'ala memerhati apa yang hamba dia buat, dan Allah Ta'ala boleh hukum hamba yang derhaka bila-bila masa saja. Oleh kerana itu, kena bergantung pada Allah Ta'ala, jangan bergantung pada yang lain. Percaya pada Allah Ta'ala, jangan percaya pada yang lain. Berpegang kepada janji Allah, jangan percaya pada janji yang lain. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Maksudnya, dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur tetapi terus bersikap takabur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang berkemewahan, lebih salah lagi. Kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Dan kamu tidak menggalak untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal dan haramnya. Serta kamu pula kasihkan harta secara tamak halabur. Setelah Allah menceritakan dalam ayat-ayat yang terdahulu kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun yang kaya raya, berbangga dengan kekuasaan, berbangga dengan projek pembangunan yang sangat hebat. Kaum Ad dengan bangunan yang mencakar langit. Kaum Samud kemampuan memahak bukit, memindahkan batu-batu yang besar ke lembah, dijadikan bangunan-bangunan yang hebat, yang kukuh. Kaum Fir'aun bukan saja punya bangunan, mereka juga punya bala tentera yang ramai, lalu bertindak melakukan apa sahaja. Semua kaum-kaum ini melakukan kejahatan di atas muka bumi Allah, tidak bersyukur di atas nikmat Allah, dan Allah membinasakan mereka sekaligus dengan cara yang tidak boleh ditahan oleh bala tentera, tak boleh ditahan oleh bangunan yang tinggi, bangunan yang kukuh. Itulah kekuasaan Allah. Dalam ayat-ayat yang dibaca ini, Allah Ta'ala menghuraikan lagi tentang perangai manusia secara yang lebih terperinci. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu, apabila Allah mengurniakan kepadanya dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan kesenangan di atas dunia ini, sama ada harta benda, keluarga yang ramai, anak pinak yang ramai, pengikut yang ramai, dengan kekuasaan dan pemerintahan, dengan bangga dia berkata, Tuhan menjadikan aku sangat mulia, sangat kuat. Tuhan jadikan aku sangat mulia, sangat kuat. Lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menyadari bahawa semua kesenangan, kemewahan ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala mencukuri nikmatnya, mencukuri kurnianya. Dan nikmat itu adalah satu amanah, bukan satu kebanggaan. Tiba-tiba dia dia megah, dia bangga dengan nikmat yang Tuhan beri.
Itu perangai manusia. Berbeza dengan orang-orang yang saleh, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang Tuhan sebut dalam Quran. Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberi kekuasaan memerintah dunia, menakluk dunia, mempunyai bala tentera manusia, jin, binatang, burung yang terbang di udara, boleh mengarahkan manusia dan jin, membuat kota, membuat istana-istana yang besar. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashku an akfur. Ini adalah kurnia yang Tuhan aku bagi. Tuhan aku bagi pada aku untuk menguji aku supaya aku ni syukur pada Allah ataupun kufur terhadap nikmat Allah. Itu ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Zulkarnain, seorang raja yang juga menakluk dunia dengan kekuasaan, dengan kebesarannya. Apabila pergi ke sebuah negara yang penduduknya diancam oleh musuh, penduduk negara itu sanggup bayar cukai pada Zulkarnain, sanggup bayar cukai untuk Zulkarnain membina kota pertahanan. Apa kata Zulkarnain? Ma makkanihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa yang Tuhan beri pada aku dah cukup. Tuhan beri pada aku dengan kekuasaan dan kerajaan dah cukup. Aku nak mau bantu aja, bantu tenaga je untuk buat kota yang mempertahankan kamu. Syukur terhadap nikmat Allah. Hasil yang Tuhan beri sudah cukup, tak perlukan cukai tambahan. Kita ni dah lepas cukai, lepas cukai, tak cukup sama. Ini apa ni? Menandakan bahawa ada tempat yang tidak kena, tempat yang salah, yang tak betul, yang kita kena faham. Al-Quranul Karim menunjukkan kepada kita semua perkara, termasuklah mengambil iktibar daripada manusia-manusia yang baik dan yang jahat. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Tuhan menguji manusia itu lalu disekatkan rezekinya, diqadarkan rezekinya dengan qadar yang sedikit, disempitkan untuk hidup saja, tak boleh nak senang. Qadar hidup tak cukup pula. Bila tak cukup, apa dia kata? Rabbi ahanan. Tuhan aku menghinakan aku, dia kata. Marah ke Tuhan pula. Marah ke Tuhan. Bila Tuhan susahkan dia, dia marahkan Tuhan. Tuhan senangkan dia, lupa pada Tuhan. Ini yang pertama. Tuhan jadikan dia senang, berkuasa, mewah, lupa pada Tuhan. Oh, Tuhan beri aku cerdik, mu bodoh. Kata orang bodoh. Bila Tuhan sempitkan rezeki, dia marah ke Tuhan. Tuhan yang nyusuh aku begini, Tuhan ni tak betul, berani kata Tuhan tak betul lah dah. Macam-macam dia kata. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Jangan begitu, Tuhan kata, jangan begitu. Balla tukrimuna al-yatim. Bahkan kamu ni Tuhan kata la tukrimuna al-yatim. Bila mu ada harta, kamu senang, kamu tidak melayan anak-anak yatim. Ada duit, kesenangan, kamu biarkan anak-anak yatim berselera. Anak-anak yatim, contoh yang susah, yang ayahnya sudah meninggal dunia, tak ada yang beri nafkah padanya, kamu biarkan dia, kamu biarkan anak yatim. Wala tahadzun ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Orang miskin yang memerlukan pertolongan, kamu tak tolong. Tidak menggalakkan. Tak menggalakkan sama-sama kamu sendiri untuk tolong orang miskin. Itu perangai kamu, Tuhan kata. Perangai yang ada pada kamu. Wa ta'kuluna at-turata aklan lamma. Dan kamu makan harta pusaka
dengan makan yang rakus. Kalau boleh nak sebanyak-banyaknya harta pusaka tu. Sudah ada hukum faraid, lawan faraid pula. Lawan faraid. Cari halah nak dapat sebanyak-banyaknya. Berlawan sama-sama keluarga sendiri. Kerana apa? Nak harta faraid sebanyak-banyaknya. Kerana kerakusan, ikut hawa nafsu. Ini perangai kamu, Tuhan kata. Aku tahu Tuhan dedahkan perangai manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu kasihkan harta dengan kasih yang sangat melampau, yang sangat rakus, tak ke halal, tak ke haram, gomo belaka, hentak belaka. Ini perangai yang ada bermanusia di sepanjang zaman. Quran adalah hidayah, adalah petunjuk Allah sehingga hari kiamat. Apa yang Tuhan dedahkan itu adalah petunjuk yang hidup, kerana Quran adalah mukjizat yang berpanjangan sehingga hari kiamat. Bahkan kita melihat manusia mencipta teori-teori, mencipta ideologi yang dinamakan liberal kapitalisme, yang dinamakan sosialisme, yang dinamakan komunisme, yang dinamakan pragmatisme. Semua ideologi ini Tuhan dia kebendaan. Tuhannya kebendaan. Liberal kapitalisme berpihak pada orang kaya, zalim terhadap orang miskin. Sosialisme, komunisme kononnya berpihak pada orang miskin, zalim pada orang kaya. Ini dia. Pragmatisme pula, gomo belaka kiri kanan. Ini pragmatisme. Gomo belaka kiri kanan. Mana yang dapat manfaat, sama ada cara komunis, sosialis ataupun liberal kapitalis. Semuanya bertuhankan kebendaan, menjadi berhala baru bermanusia. Berhala baru yang disembah, yang dipuja, kononnya di atas nama untuk membela masyarakat, tanpa akhlak, tanpa perhitungan halal dan haram, tanpa memelihara roh dan akal yang ada pada diri manusia. Islam adalah ajaran Allah yang mengawal kehidupan manusia, mengawal akal mereka, mengawal roh mereka, mengawal jasad mereka, dan mengawal pembahagian harta sesama manusia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala yang mengatur dengan cara yang lebih bijak. Kita kena terimalah Islam ini. Wallahu a'lam.